Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dengar Ustaz clear Boleh Ustaz, clear. Okey. Kita mula muka surat 354. Masih di bawah tajuk akhlak Rasulullah, ya. Akhlak adalah perkataan jamak, ya, ataupun plural form untuk khuluq. Ya, khuluqun, sebab bahasa Arab ni dia memang rule of game dia, ya, present tense, past tense, kemudian singular, plural, ya, memang bentuk dia macam tu. Jadi sikit sebanyak bila kita belajar agama, sebab kita belajar agama daripada Quran dan hadis yang teks dia dalam bahasa Arab. So, sama ada kita suka atau tidak, whether you like it or not, tak ada pilihan. Memang kena tahu sikit-sikit, ya, rule of the game tu, ya. Kita kena tahu. Jadi bahasa Arab tu kena belajar lah sikit-sikit, ya, grammar, walaupun basic-basic, supaya kita tahu bila kita bincang, ya. Jadi bila kita kata akhlak Rasulullah, maknanya bukan satu, ya, minimum 3, dan of course mesti lebih daripada tu, ya. Jadi kita masuk bab tentang kebersihan tubuh badan Rasulullah, ya, kebersihan. Jadi kebersihan dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Yang pertama dipanggil an-nazafah. An-nazafah kebersihan secara umum. Yang kedua dipanggil at-taharah. Taharah maknanya kesucian. Ya, jadi kalau bersih, ya, kita panggil nazif. Ya, nazafah, nazif. Tapi kalau kita kata suci, kita panggil taharah ataupun tahir. Tahir suci, ya, daripada hadas. Tahir. Tapi kalau bersih, nampak di luar saja. Kalau tahir, dia luar dan dalam. Okey, ya. Jadi Ustaz, saya dah perkenalkan dua perkataan. Yang pertama kita panggil nazafah, ya, an-nazafatu. An-nazafah makna kebersihan secara umum. Yang kedua kita ada at-taharatu, ya, taharah ataupun at-tuhur dengan makna kesucian. Jadi kesucian ataupun penyucian sama, ya, merujuk kepada kebersihan luar dalam, ya, kesucian luar dalam. Maknanya kalau seseorang itu bersih pakaiannya tetapi dia masih berhadas kecil, maka kita panggil dia nazif, ya, tetapi tidak tahir. Tahir makna suci, ya, sebab itu dipanggil air mutlak, air yang tahir, yang bersih, dan mutahhir lagi menyucikan. Kerana ada air yang bersih tetapi tak boleh menyucikan. Contoh air sirap contoh. Ya, boleh diminum, ya, boleh kita panggil, boleh dicampur dengan sesuatu yang kita masukkan dalam dalam kuih dan sebagainya, ya, tetapi dia tidak menyucikan, ya. Jadi faham konsep dia, ya. Jadi kebersihan ataupun kesucian tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk bau badan baginda, ya, dan peluh yang harum, ya, bersih daripada kotoran dan sentiasa menjaga auratnya. Jadi aurat ni maknanya perkara yang mengaibkan, ya. Aurat ni bukan pakaian saja, ya. Sebab tu bila kita sebut pakaian, sudah tentu pakaian yang paling baik, pakaian takwa. Apa makna pakaian takwa? Pakaian takwa adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang Muslim, ya, untuk menjaga dirinya daripada, ya, perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi bila kita sebut pakaian tu bukan makna pakaian fizikal saja, tetapi akhlak kita, ya. Kita kata dia Muslim. Bila dia Muslim, mulut dia kena jaga. Ya, kerana dalam hadis yang sahih Nabi kata al-muslim, seseorang Muslim itu man salimal muslimun, ya, apabila orang-orang Islam yang lain selamat daripada lisanihi wa yadihi, selamat daripada perbuatan lisan, lidahnya dan tangannya. Kalau dia berkuasa, dia tak kejam pada orang, dia tak zalim. Kalau dia boleh bercakap, dia pendakwah ataupun dia juruhebah ataupun dia orang yang menjadi spokesman kepada sesuatu persatuan, ya, dia tidak bercakap benda yang boleh menyebabkan orang terasa hati, ya, melainkan teguran lain, ya. Teguran ni kita tegur orang terasa hati, ya, tapi kadang-kadang terpaksa nak buat macam mana. Cuma dengan bahasa yang sangat baik, ya, sangat penuh dengan hikmah. Kita kena jagalah. Jadi kalau kita Muslim tetapi orang Islam yang lain tidak selamat daripada cercaan lidah kita dan tidak selamat daripada perbuatan anggota tubuh badan kita, maka kita tak layak untuk dipanggil Muslim. Ya, sebab Muslim ada syarat Nabi sebut. Seseorang Muslim itu, ya, adalah seseorang yang orang Muslim yang lain, orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan juga tangan dia. Kita masuk tak dalam golongan tu? Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak, kena baiki, ya.
Allah telah mengkhususkan untuk Nabi ciri-ciri yang tidak terdapat pada orang lain. Jadi Nabi ni ada khususiat dipanggil. Khususiat. Salinlah. Ya, khususiat. Khosod. Ya, khususiat. Khususiat ni apa dia? Khususiat ni adalah perkara-perkara khusus untuk Nabi yang orang lain tak ada. Ya. Kemudian Allah menyempurnakan baginda dengan kebersihan yang menjadi tuntutan syarak. Ya, Nabi sebut apa? Nabi kata ad-din, ya bunyaddin, ya ala taharah. Ya, ataupun bunyaddin wa ala tuhur. Ya, apa ni agama ataupun ad-din agama tu, cara hidup itu dibina di atas kebersihan. Sebab tu ya kita selalu duk sebut at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman, ya, atau sebahagian daripada iman. Maknanya kita boleh tahu ya seseorang itu Muslim atau tidak, kita tengok kebersihan, pergi dapur dia. Ya, bersepah ke, ya, ataupun macam mana. Tengok keadaan rumah dia, ya. Ada tak perkara yang menyebabkan kita kata kalau kita solat, ya, mungkin ambil wuduk, ya, kalau kita tak pakai selipar, boleh tak ya kena najis ke, ya, mungkin ada benda-benda yang dia tak jaga. Jadi kalau rumah seorang Muslim, dia kena jagalah. Dia kalau dia tak boleh nak jaga, paling kurang dia suruh kita pakai selipar sebagai contoh. Ya. Kalau kita bentang sejadah, ya, lepas pada solat tu, sejadah tu kena najis ke atau sebagainya. Jadi maknanya ada apa kita panggil, ya, ada peraturan, ada rules and regulation yang dia kena follow. Okey, ya. Jadi kerana agama Islam itu dibina di atas kebersihan. Jadi kalau kita tak bersih, ya, maknanya bukan mesti cantik, ya, bukan mesti lawa, bukan mesti harum, tapi dia bersih. Baju, ya, walaupun dia kata kita tak ada duit nak beli minyak wangi contoh, orang lelaki tu utamanya kan, sebab lelaki kena pakai yang wangi-wangi, yang kuat baunya, ya. Kalau orang perempuan sekadar menghilangkan bau badan, boleh tak pakai minyak wangi? Boleh, tetapi bukan dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki, sekadar untuk menghilangkan bau badan supaya tidaklah hangit sangat kita kata, ya. Jadi boleh pakai, boleh. Tapi kalau di rumah dia bersama dengan suami, itu tak ada masalah, pakailah macam mana jenis sekalipun. Anas berkata, Anas apa dia? Anas bin Malik, pasti. Ya, ada tak Anas lain? Ada, Anas bin Nadar. Tapi Anas bin Nadar, itu bapa saudara pada Anas bin Malik. Beliau ya terkenal kerana cerita beliau cedera parah dalam perang Uhud. Dia salah seorang daripada 70 sahabat Nabi yang syahid dalam perang Uhud. Anas bin Nadar, ya. Yang kita cerita ni Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, ya, dengan Anas bin Nadar tu, Anas bin Malik ni anak saudara. Anak saudara kepada Anas bin Nadar. Ya, kerana Anas bin Nadar tu adik-beradik dengan Malik bin Nadar, bapa Anas bin Malik. Cuma Malik bin Nadar, bapa Anas tak masuk Islam. Ya, Anas bin Nadar masuk Islam dan beliau terbunuh dalam perang Uhud ketika ya nak dicam, tak dapat nak cam sebab jenazahnya tu penuh dengan luka-luka. Ya, jadi adik perempuannya yang dapat mengecam dia. Ya, kita kena buat kecam apa ni kita kena cam dia lah, ya. Bila dibuat cam, ya, dikenali dengan jari-jari dia. Ya, jadi adik perempuan dia kenal jari-jari abang dia, dia kata inilah jenazah abang aku, Anas bin Nadar, ya. Jadi Anas bin Malik ni berkata, aku tidak pernah mencium minyak wangi ambar jenis minyak wangi. Ya, kasturi, ya, ataupun kita panggil sebagai misk, ya, dalam bahasa Arab. Ya, dan lain-lain jenis wangian yang lebih harum daripada bau badan Nabi. Bukan makna Nabi pakai wangi-wangian, tetapi bau badan Nabi itu pun sudah wangi. Ya, daripada Jabir bin Samurah, tambah Jabir bin Samurah, bukan Samrah. Ya, betul kan? Ya, Jabir bin Samurah bahawa Rasulullah SAW menyapu pipinya. Ya, Jabir berkata lagi, aku dapati tangannya terasa sejuk. Maknanya Nabi ambil tangan Nabi sapu pipi Jabir bin Samurah. Ya, ni seorang apa kita panggil, ya, sahabat yang remaja lah, ya. Jabir berkata lagi, aku dapati tangannya terasa sejuk. Jadi kat pipi dia tu terasa sejuk dan berbau harum. Seolah-olah baginda mengeluarkan tangannya daripada bekas minyak wangi. Ya, maknanya memang berbau harum. Sahabat Nabi yang lain menyebut sama ada baginda memegang bau-bauan atau tidak. Apabila baginda bersalaman dengan seseorang, bau harumnya kekal seharian. Apabila baginda meletakkan tangannya di kepada kanak-kanak kecil, kanak-kanak tersebut boleh dikenal melalui bau yang melekat pada kepalanya, pada rambutnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam At-Tarikh Al-Kabir. Jadi hadis ini tak mesti sahih. Sebab kalau Al-Bukhari riwayat dalam kitab sahih, okey.
Tapi kalau diriwayat dalam kitab lain macam At-Tarikh Al-Kabir, ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad sebagainya, ini kitab-kitab yang ada mengandungi hadis yang dhaif juga. Ya, jadi bukan semuanya sahih. Tetapi macam tadilah, ya, jadi dia pilih-pilih lah. Ya, dah tentu apa ni Syekh kita, ya, Muhammad Khodari Beg, ya, yang mengarang kitab ni, beliau, ya, dia apa kita panggil, ya, dia pilih lah, ya, yang mana yang sahih, yang mana yang bukan. Jadi riwayat daripada Jabir, apabila Rasulullah melalui satu jalan, kemudian jalan yang sama dilalui oleh orang lain, dia dapat mengetahui baginda ikut jalan yang sama melalui bau harum yang ditinggalkan. Ya, Nabi lalu satu jalan, satu lorong. Ya, tak berapa lama lepas tu datang seorang lelaki lalu kawasan tu. Dia tahu tadi Nabi ada lalu kawasan ni. Kerana apa? Ya, kerana bauan yang keluar daripada tubuh Nabi. Mengenai banyak akal dan kecerdikan, ya, panjang akal kita kata, ya, orang Melayu panggil panjang akalnya. Kekuatan, ya, rangsangan panca indera, lidah yang petah, pergerakan yang seimbang dan sifat semula jadi yang mulia. Maka tidak diragui lagi bahawa Nabi adalah orang yang paling banyak, ya, paling panjang akalnya dan paling cerdik. Ya, disebut Nabi ni Abqari. Ya, Abqari. Ain ba qaf ra ya. Ain ba qaf ra ya. Abqariyun. Abqariyun ni adalah kata sifat, dia adjektif. Ya. Bila kita sebut Nabi, ya, Abqari, seorang lelaki yang Abqari. Apa makna Abqari? Kalau kita boleh terjemah dalam bahasa Inggeris, genius. Ya, Nabi ni seorang yang genius. Ya. Kana Nabi SAW Abqariyan. Ya. Nabi masa hidup dulu genius. Ya, walaupun Nabi tak graduate daripada Harvard Business School ke, ya, daripada Stanford ke, ya, daripada MIT ke, ya, daripada apa kita panggil Cambridge, ya, dan sebagainya, ya, tapi macam tadilah kita kata, ya, Nabi orang yang genius. Allah buat Nabi Abqari. Dan memang Nabi-Nabi dan Rasul salah satu sifatnya ialah fatanah. Ya, kita dah belajar kan 4 sifat Nabi. Ya, STAF, ya, S sidqun, T tabligh, ya, A amanah, dan yang terakhir F fatanah. Fatanah makna bijaksana. Semua Nabi dan Rasul wajib bijaksana, termasuk Nabi. Ya, tapi Nabi ada satu istilah yang diguna pakai oleh para ulama sirah, para ulama sejarah, abqariyun. Ya, abqari maknanya genius, ya, bijaksana. Ya, kalau abqariyah maknanya kebijaksanaan. Ya, ataupun kita kata rajul zu hikmah. Ya, maknanya lelaki yang memiliki hikmah kebijaksanaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini semua adalah sifat-sifat mulia. Jadi bila apa kita panggil contoh, ya, urusan zahir dan batin manusia dan polisinya terhadap orang awam dan golongan tertentu yang disokong oleh kemuliaan akhlak dan keelokan sejarah dia hidupnya. Maknanya Nabi ni bila Nabi sebagai pemimpin, Nabi buat polisi. Polisi yang Nabi buat tu adalah polisi yang kita kata mengambil kira keperluan masyarakat. Golongan bawahan, ya, marhain, dan juga golongan pertengahan dan golongan atasan. Dah tentu. Ya, Nabi tidak hanya fokus pada golongan tertentu saja. Ya, contoh kita kata macam kalau pihak pemerintah kerajaan dia buat bajet. Ya, jadi belanjawan yang dibuat tu mesti ambil kira orang bawahan, ya, golongan pertengahan, menengah dan juga golongan atasan mesti. Ya, bukan sekadar T20 saja, ya, tapi M40 dan juga B40 mesti ambil kira. Ya, sebab apa? Ya, sebab pemimpin dia disokong oleh tiga-tiga golongan rakyat ni tadi. Ya, bukan sekadar golongan atasan saja. Ya, kadang-kadang bila kita buat satu polisi, cuma sebagai manusia kadang-kadang adalah terlebih sikit, terkurang sebagainya, tu biasa kita kata. Ya, tetapi yang dikira adalah tujuan baik dia. Ya, tujuan baik dia untuk mengambil kira semua apa kita panggil, ya, semua rakyat. Ya, Nabi buat begitu. Ya, jadi apa ni ditambah dengan keluasan ilmu dan hukum syarak yang ditetapkan memanglah. Ya, sebab sudah tentu Nabi diajar, dididik oleh gurunya, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti melalui salah seorang guru baginda ialah Jibril alaihissalam. Ya, contoh dari segi bacaan Al-Quran, qiraatnya, tajwidnya sebagai contoh, ya. Cuma Jibril tak adalah bagi tahu ini mat wajib mutasil, ya, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama baca dengan 4 atau 5 harakat. Ya, kalau mat jaiz macam mana, ya, mat lin macam mana, mat iwad macam mana. Ya, mat apa lagi kita kata, mat lazim, ya, kalimi musaqqal. Jadi Nabi tidaklah mengajar para sahabat, Jibril tidaklah mengajar Nabi dengan nama-nama tersebut. Nama ni datang kemudian. Ya, kaedahnya sudah ada, tetapi nama-nama itu datang kemudian. Para ulama lah yang menggariskan. Ya, seperti mana kita tahu Quran ketika diturunkan tidak ada baris dan titik. Tetapi orang Arab tak ada masalah sebab dia faham. Ya, dia faham grammar tu, dia tahu.
tata bahasa Arab dia tahu. Ya, morfologinya, penggunaan perkataan atau pemilihan perkataan. Ya, sebab contoh Ustaz sebut tadi khuluq, kha lam qaf. Ya, akhlak itu plural form. Ya, dia punya singular dia adalah khuluq. Ya, khuluq, kha lam qaf. Kalau kita baca khuluq maknanya ya, apa ni, akhlak, ya, singular. Tapi kalau kita baca khalqun, ya halqun, ya, khuluqun, kita baca khuluqun. Kalau ya khalqun, ya ataupun khalaqun, ya dia jadi kejadian pula, ciptaan pula. Ya, jadi inna fi khalqis sama khalqun. Sesungguhnya pada penciptaan, ya, langit dan bumi, perselisihan malam dan siang. Jadi khalqun penciptaan pula. Ya, jadi maknanya ada apa kita panggil, ya, ada beza, ya, dengan baris. Tapi kalau tak ada baris, ya, kita mungkin baca salah, macam tu. Jadi biasa kalau di universiti kita test para pelajar untuk masuk apa ni, kita terima untuk diploma dan degree, biasanya kita akan test Arabik dia lah. Kita tengok, ya, kita bagi teks yang tak ada baris, dia boleh baca ke tak, kita tengok dia i'rab betul ke salah, ya, nanti tolong terbalik lah, ya, yang domah baca fathah, yang fathah baca kasrah, ya, dia tak peduli dah. Jadi kita kena tunjukkan kepada dia bahawasanya dia belum layak lagi, ya, kerana dia gagal. Contoh, kita bagi 10 soalan, dia boleh jawab 1, dia boleh jawab semua tapi 9 salah, ya, kita bagi tahu dia. Dia kata dia belajar benda tu, tapi bila nak apply, tu masalah dia. Macam orang ambil apa ni, driving license, ya, lulus dah. Ya, dari segi teori lulus, dari segi praktikal lulus. Tapi bila bagi kereta bawa tengah jalan, ya dia langgar sana langgar sini. Jadi maknanya dia belum lulus lagi. Dia perlukan latihan. Ya, mungkin dari segi teori dia tahu, ya, tapi dari segi praktikal belum. Maknanya dia perlukan latihan. Jadi setelah dia berlatih dan berlatih, baru dia layak untuk bawa kereta itu di jalan raya. Itu contohlah, ya. Jadi Nabi bukan sekadar mengajar teori, tapi Nabi tunjukkan praktikal dia. Jadi Nabi ajar, ya, proses pembelajaran, latihan serta kajian terhadap buku-buku. Ya, maka kalau kita tengoklah, maka dia tidak akan meragui kecemerlangan akal dan kekuatan kefahaman Nabi. Nabi, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah, Nabi ambil kira. Ya, kadang-kadang Nabi tersilap, ya, dalam membuat keputusan. Contoh dalam perang Badar, kan, ya. Bila dapat 70, ya, 70 apa ni, apa kita panggil? 70 prisoner of war, ya, tawanan perang, ya. Nabi tanya Abu Bakar kata kita ambil tebusan, bebaskan mereka saudara mara kita. Umar kata kita bunuh je ya Rasulullah, ya, sebab mereka ni nanti kalau berlaku perang lagi, mereka juga akan datang mengulangi kesalahan mereka dan mengulangi permusuhan mereka terhadap Islam. Betul kata Umar. Nabi pilih apa yang Abu Bakar cadangkan, ya, walaupun dari segi apa kita panggil, ya, dari segi apa istilah dia, ya, dari segi apa ni, keputusan tu yang lebih betul adalah Umar. Nabi memilih lebih cenderung kepada yang Abu Bakar punya. Ya, tetapi macam tadilah, ya, yang di apa kita panggil, ya, yang dicadang oleh Umar tu lebih tepat dan Allah tegur Nabi, ya. Ada soalan tuan-tuan? Ada apa nak tanya? Silakan. Di peringkat awal ni. Ustaz, Ya, teruskan. Umar. Terus. Ustaz, apa ni sebelum ni Ustaz ada sebut tentang antakarub. Antakarub tu saya tak Daripada berapa. Antakarub. Qarib apa mana qarib? Qarib mana dekat. Takarub maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Okey, terima kasih. Ustaz nak tanya pasal sahabat Nabi, kadang ada yang ambil peluang Nabi sebagai ambil berkat. Nak tahu ambil berkat yang dimasukkan oleh sahabat tu macam mana? Adakah Kejap. Ya, ulang balik soalan. saya nak tanya pasal peluang Nabi. Ada sahabat Nabi yang ambil peluang Nabi dengan tujuan untuk ambil berkat. Saya nak tahu apa maksud ambil berkat yang dimasukkan oleh sahabat Nabi. Oh, ambil berkat tabarruk. Oh, bukan takarrub. Kejap. Ustaz tengah komunikasi dengan orang. Kejap. Ya, tak apa. Ya, tak apa, Mak.
Okey, sekali lagi takarrub ya. Jadi Ustaz dengar takarrub rupanya apa jadi? Tabarruk. Tabarruk ya. Tabarruk daripada ambil berkat. Ambil berkat tu apa? Apa? Okey, yang dipahami apa? Siapa tanya soalan tadi? Silakan. Sekali lagi. Apa yang dimasukkan dengan ambil berkat Siapa tu? tanya ni? Siapa? Kenalkan diri. Saya Nur Huda. Siapa? Nur Nur Huda. Huda. Ya. Okey, terus? Kalau sahabat ambil berkat tu, apa yang dia dapat daripada ambil berkat tu? Maksudnya Apa yang apa tujuan ni? dia? Apa Macam yang kalau dia dipahami? saya tak faham lah, tapi saya ingat mungkin orang ambil berkat tu sebab dia dapat keajaiban daripada apa yang ada daripada Nabi. Kalau baju Nabi ke, rambut Nabi ke, dia mungkin saya pada sangkaan saya lah, mungkin dia anggap itu akan beri mereka keajaiban or something like that. Keajaiban Betul, macam mana? Keajaiban apa? Bagi contoh. Saya pun tak tahulah, tapi saya ingat mungkin mereka rasa Macam kalau mana boleh saya keluar ada perkataan? kalau Macam katalah mana? saya ada Kejap. Macam mana boleh keluar perkataan keajaiban? Mesti ada sesuatu yang trigger benda tu. Memang yang tak itu tahu kan? saya Keajaiban apa? saya anggap itu sangkaan saya lah. Sangkaan saya ialah benda tu akan jadikan orang tu lebih dapat ada kebaikan ke, masuk ambil berkat yang saya faham lah. Ambil berkat tu maksudnya kita dapat kebaikan daripada dengan menyimpan sesuatu yang datang daripada Nabi. Yalah. Apa ni soalan saya tanya? Soalan saya, kebaikan tu contohnya apa? Mungkin selamatkan kita daripada gangguan syaitan, ataupun dapat berkat daripada Allah because kita ada simpan sesuatu yang datang daripada Nabi. Yang tu Tapi tak. itu sangkaan saya. Itu sangkaan saya saja, tapi tak tahulah Yalah. sangkaan saya itu betul ataupun tak, atau itu kesangkaan kebanyakan orang lah. Jadi jawapannya tak betul. Ya, sebab contoh ya, kita dapat janggut Nabi, kemudian kita letak dalam rumah kita, dengan sebab ada janggut Nabi tu syaitan tak masuk rumah. Oh, itu tak betul tu. Salah tu. Ya, itu satu sangkaan yang salah. Dia termasuk khurafat lah kalau macam tu. Khurafat ni mana apa? Salah faham ataupun salah percaya, salah kepercayaan terhadap sesuatu perkara. Ya, macam tadilah. Ambil janggut Nabi letak dalam rumah, ambil baju Nabi letak dalam rumah, maka syaitan jin tak masuk. Oh, kalau macam tu salah tu. Itu sama macam orang Melayu letak pokok. Contoh dia apa kita panggil ikan di akuarium. Dia letak ikan puyuh dalam akuarium. Dia kata sebab apa letak ikan puyuh? Oh, ikan puyuh ni jin syaitan takut. Tak ada beza lah kalau macam tu. Ya, cuma yang tadi datang pada Nabi, ya, tak salah ya, menyimpan rambut Nabi tak salah sebab Nabi ketika Nabi bercukur, ya, setelah Nabi selesai ya mengerjakan haji, Nabi tahallul, ya, bila Nabi bercukur, Nabi bahagi-bahagikan rambut Nabi kepada para sahabat. Maknanya para sahabat ada yang menyimpan, tapi tujuan dia bukan nak halau jin syaitan, bukan, salah tu. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Ya, siapa Ustaz boleh jawab, tapi nanti tuan-tuan, ya, mai sama-sama kita fikir. Kalau apa ni Kak Syima, ya, apa makna simpan rambut Nabi itu untuk apa? Setakat tuan-tuan faham lah untuk apa. Contoh dia. Kak Syima? Kak Mariatun? Kak Kalau Zainab? saya ambil berkat Memanglah ambil berkat macam mana. Untuk menghargai sesuatu daripada Nabi, Ustaz. Memanglah. Perempuan suka main-main depan pintu gol. Tendang masuk gol. Ya, pasal orang kita suka apa? Suka beating around the bush, ya. Kick the ball into the goal gitu, ya. Masuk. Apa maknanya? Menghormati sebab Nabi bagi, ya. Bukan tanya yang tu. Tanya sebab bila kita simpan benda tu di rumah, apa kita dapat? Ya, halau jin syaitan. Tak betul, salah kan? Ya, tak apalah, itu pandangan orang masyarakat Melayu. Tuan-tuan punya anggapan macam mana? Saya boleh jawab, tapi tuan-tuan nanti tak dapat juga. Ya, cuba tuan-tuan fikir sama-sama. Salah tak apa, jangan takut salah. Syafaat ke, Ustaz? Apa dia? Syafaat ke? Syafaat dalam bentuk macam mana? Yelah, nanti kerang out of my imagination, Ustaz. Maybe Tak apa, okey. bila kita simpan sesuatu yang milik Rasulullah, nanti Rasulullah macam ada sallallahu alaihi wasallam, he knows who keeps his things. Jadi macam ada magnet ke antara kita dengan dia ke macam tu.
Salah ke betul ke Ustaz? Kita maknanya nanti kita akan ada satu tajuk lah, tabarruk. Sebab banyak orang salah faham tabarruk ni apa benda kan. Ya, jadi syafaat tu dah macam nak betul tu. Syafaat. Ya, contoh kita kata orang yang mati syahid dalam peperangan ya di Palestin contoh. Jadi bila dia mati syahid ya, dia akan bagi syafaat kepada orang lain, saudara mara dia yang tak mati syahid. Ya, maknanya mungkin macam mana? Ya, dia boleh membantu orang tadi untuk masuk syurga. Ya, contoh macam kita mati syahid, ya, nanti di syurga kita dah masuk syurga tanpa hisap. Kemudian ada saudara mara kita yang bermasalah. Ya, dia ada pahala tapi pahalanya tak cukup. Kita pun tanya pada Allah, ya Allah, mana fulan bin fulan? Dia saudara aku masa di dunia. Allah kata dia masih duduk di neraka. Ya, ya Allah bagi kesian lah ke dia, bagi rahmat lah. Lepaskanlah dia daripada azab neraka. Dengan sebab kita minta kepada Allah tu dan kita pun layak. Sebab kita mati syahid. Ya, kita penghafal Al-Quran. Ya, kita orang yang banyak berjasa pada agama contoh. Dengan sebab ya doa kita tadi ya ataupun permohonan kita, maka Allah lepaskan orang tu daripada neraka contoh. Itu antara bentuk syafaat. Ya, keberkatan lain sikit. Ada persamaan tapi lain sikit. Nanti insya-Allah ya, sebab nak bincang tu Ustaz kena bagi contoh-contoh yang solid. Ya, nanti kita akan pilih satu tajuk, ada masa kita pilih tajuknya tabarruk dengan apa kita panggil ya, perkara-perkara yang datang pada Nabi. Ya, peluh Nabi contoh, rambut Nabi, janggut Nabi, gigi Nabi, ya, ataupun darah Nabi, air kencing Nabi atau sebagainya. Ya, yang semua ada sabit dalam hadis-hadis Nabi. Insya-Allah nanti ada peluang kita. Terima kasih pada ni Sister Nurul Huda yang bagi soalan. Ya, nanti insya-Allah ya kita pilih satu hari nanti kita bincang tajuk ni dengan lebih mendalam supaya kita dapat faham ya, sebab orang Melayu salah faham. Jadi ingat kalau ada janggut Nabi di rumah, jin syaitan tak masuk. Kalau macam itu ya, kalau macam itu rugilah orang yang tak dapat rambut Nabi. Macam kita tak dapat rambut Nabi, rugilah. Ya, sama macam orang yang duduk Mekah. Untunglah dia boleh buat umrah tiap-tiap hari. So kita tak dapat sebab kita duduk jauh kan. Ya, maknanya Allah tu zalim lah. Kerana pasal apa Allah tak buat kita lahir kat Mekah? Kan tak boleh macam tu. Jadi macam mana konsep sebenarnya, insya-Allah ada peluang nanti kita cerita lebih panjang. Ya, buat masa ni kita tawakuf dulu. Tapi secara umum tabarruk diambil daripada perkataan barakah, keberkatan. Kita dapat keberkatan. Keberkatan tu dari segi apa? Contohnya kita sebut tadi Nabi sentuh kepala budak tadi. Bila Nabi sentuh kepala budak, ya, maka kepala budak tu jadi harum, betul, okey. Sepanjang hari rasa harum dia, bau dia, okey. Tetapi ada keberkatan dia. Apa keberkatan dia? Keberkatannya ya, budak tu bila tua nanti bahagian yang Nabi pegang tu tak putih, tak beruban. Itu antara yang disebut sebagai keberkatan Nabi tadi. Ya, jadi maksudnya sebab tu Nabi sentuh ya tubuh para sahabat. Mereka bersalam dengan Nabi, mereka peluk Nabi, ya. Kemudian mereka kucup Nabi, ya, mereka ambil air peluh Nabi, ya. Mereka ambil tahan wuduk Nabi. Bila Nabi berwuduk, ya, wuduk Nabi tu tak jatuh ke tanah, mereka tahan. Ya, even ludah Nabi pun tak jatuh ke tanah. Ya, jadi maknanya benda-benda ni ada keberkatan. Antara makna keberkatan tu, ya, dia punya kelebihan pada tubuh badan dia contoh. Ya, contoh seorang apa kita panggil sahabat Nabi yang naik unta yang sudah pencin, unta pencin. Ya, jadi bila Nabi tengok, ya, dia pun mengadu unta dia unta tua. Nabi tepuk, ya, pegang pada unta tersebut, unta tu boleh berjalan dengan cepat. Tu antaranya, ya. Tu antara keberkatan tabarruk tadi. Ya. Kemudian apa lagi kita kata? Macam contoh istilahnya, ya. Orang Melayu selalu dia ambil berkat ni daripada minuman tuan guru dia. Ya, ada ustaz mengajar, ya, lepas tu ustaz tu minum air tak habis, dia pun ambil air minuman bekas ustaz tadi. Dia kata mudah-mudahan ilmu ustaz tu kena pada dia. Tak jadi dia, tak mahu dia. Ya, kalau macam tu, ya, kita cari para ulama-ulama hebat-hebat ni, ya, kita suruh dia minum, jangan habiskan, kita pun minum. Jadi dia jadi hebat macam dia. Kalau kita dapat 5 ustaz, dah 5 apa kita panggil, ya, 5 khazanah ilmu kita dapat tak? Dia bukan macam tu maksud dia, salah tu. Ya, sebab tak pernah lagi tengok Nabi minum, kemudian para sahabat minum bekas minuman Nabi itu, mungkin ada hadis tu. Tapi bukan menjadi kelaziman. Tapi kalau wuduk Nabi tak jatuh ke tanah, sahabat ambil dan sapu pada tubuh, mudah-mudahan selamat daripada sakit. Tu contoh. Tu boleh. Tapi kalau halau jin syaitan tak. Ya, tu jangan salah di situ, ya. Itu sebagai mukadimah kalau ustaz boleh
boleh sebut lah. Ya, Ustaz tak tahu sebab apa tadi Kak Zainab ada sebut tabaruk. Pasal apa Kak Zainab tadi mula-mula sebut tabaruk tu pasal apa? Pasal apa tiba-tiba kita tak sebut kan? Saya bukan sebut tabaruk, saya sebut antakarub. Jadi betul lah Ustaz dengar tadi takarub. Ya, Sister Nurul Huda yang sebut tabaruk tu kan. Jadi ada dua perkataan. Taqarrub. Taqarrub. Ada qaf roba. Tuan-tuan kena tahu root word dia. Ta qaf roba salin. Ta qaf roba. Taqarrub. Ya, apa makna taqarrub? Ya, ambil lah root word dia. Root word dia qaf roba di belakang. Ta tu additional. Tambahan kat depan. Tuan-tuan kena belajar morfologi Arab. Ya, Jadi Ustaz tak boleh ajar lah. Ustaz boleh ajar subjek tu. Ustaz memang mengajar subjek tu kat universiti. Ya. Tapi tak boleh lah sebab kelas kita kelas sirah. Ya, Ustaz tak boleh detailkan. Tuan-tuan nak tahu benda tu, tuan-tuan kena datang. Quranic Arabic yang punya Ustaz punya kelas kena datang. Tanya Kak Zainab, tanya Kak Mariatun. Ya, dia boleh bagi tahu. Okey, ya. Itu dalam kelas tu boleh kita sebut. Tapi dalam kelas ni tak berapa sesuai lah. Ya. Sebab fokus kita pada sirah punya konten. Okey, kalau takarrub maknanya mendekatkan diri pada Allah. Apa dengan cara apa? Baca Quran, memahami Quran, tadabbur, baca sirah. Ya, kita baca zikir. Ya, baca tu baca ni, perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri pada Allah itu dipanggil takarrub. Ya, antaqarrabu tu dalam bentuk present tense. Ya, tu bentuk present tense. Ini dalam bentuk verbal noun. Ya, maksudnya perbuatan yang kita buat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Apa sajalah, sedekah, dekat diri kepada Allah. Yang kita bagi duit pada orang Palestin, tengok video-video yang menyayat hati, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Kita kata, ya Allah, syukur, alhamdulillah, negara aku tak macam tu. Itu takarrub lah. Boleh Boleh Kak Zainab? Boleh Ustaz, terima kasih. Cuma apa beza dengan tawasul? Dah keluar pula benda-benda ni. Ustaz nanti bagi peluang untuk satu sesi khusus lah. Sebab tawasul dengan tabarruk tu ada kaitan. Ya, nanti insya-Allah akan datang. Okey ya. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab sirah ataupun kitab tulisan para ulama yang menyebut tentang kelebihan yang ada Nabi, kita akan tahu Nabi ni ya memang kita kata ensiklopedik Nabi ni. Ya, knowledge dia tu. Tanya tauhid, tanya akhlak, tanya Quran, tanya hadis, tanya apa saja Nabi boleh jawab dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apabila Nabi solat, ya. Tadi Ustaz ada ejakan qaf lam qaf kulub ya. Qaf Kulub lam macam bila qaf. tu? Tadi Ustaz ada eja nak I think I miss the meaning. Ustaz sebut qaf lam qaf dengan kha lam qaf. Penciptaan kha lam qaf penciptaan. Kha lam qaf. Ya. Kha lam qaf. Ya, apa maknanya Ustaz tadi Ustaz? I miss that. Sebab tajuk kita akhlak. Cuba tulis dulu akhlak. Akhlak tu plural form. Singular form untuk akhlak tu ialah khuluqun. Kha lam qaf. Ya, bukan kulub, bukan qaf, dia kha. Kha tu ha ada titik atas tu. Kha lam qaf khuluqun. Khuluqun tu singular form untuk akhlak, ya. Tapi kalau kha lam qaf juga bunyinya khalqun, ya, khalqun, dia membawa makna penciptaan. Ya, ayat yang kita baca tiap-tiap pagi, ya, ayat 190, bangun tidur sapu muka baca inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Kak Mariatun boleh tengok ayat 190 surah Ali Imran. Ya, ada perkataan khalqis samawati wal ard. Jadi dia punya root word dia sama, kha lam qaf, tapi maknanya berbeza. Satu khuluq maknanya akhlak, ya, perangai, kebiasaan, ya. Satu lagi merujuk kepada penciptaan. Itu jelah yang beza dia. Bukan qaf. Ya, bukan qaf ya. Itu nak kepastian tu gitu. Thank you Ustaz. Sama. Apabila solat, Nabi dapat melihat orang yang berada di belakang. Okey, ni ambil maklum. Ya, Nabi boleh nampak orang yang di belakang sebagaimana Nabi melihat orang yang berada di hadapan. Jangan peliklah, ya. Jangan kata Nabi ada mata lain ke, tak ada. Ya, Allah bagi kelebihan. Macam mana kita tak tahulah, ya. Ada banyak benda yang Nabi dapat yang kita tak boleh nak macam mana ya? Memang macam mana jangan tanyalah. Ya, sebab ada benda yang memang kadang-kadang tak boleh tanya. Ya, sebab bila Allah bagi tu, Allah bagi. Macam Maryam contoh. Macam mana Maryam boleh mengandung tak ada suami? Macam mana roh tu bentuk air mani ke? Sehingga roh tu ditiup dalam rahim Maryam dia boleh jadi.
Ya, roh dengan air mani kan beza. Kalau macam tu kita nak bincang payahlah. Ya, sebab ada benda yang kita kena sami'na wa ata'na saja. Dia tak boleh semua nak dibawa ke dalam lab dan kita nak test, tak boleh. Ya, kita kena terima saja. Ya, contoh macam tadilah, ya. Nabi Adam macam mana dijadikan? Pasal setiap manusia dicipta daripada air mani. Kemudian jadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Disalut dengan tulang-tulang, salut dengan daging balik, kemudian membesar di dalam rahim. Cukup ya, minimum 6 bulan ataupun 7, 8 atau 9 bulan, maka lahirlah dia ke muka bumi dengan sifat yang sempurna. Tapi Nabi Adam tak begitu. Adakah Nabi Adam diproses kat mana? Macam mana dia? Kalau macam tu nak tanya memang tak boleh selesai, tuan-tuan dan puan-puan. Ada benda yang kita terima saja. Ya? Sebab apa? Sebab dia persoalan akidah. So, terima saja. Ya, especially kalau dia datang daripada Quran ataupun datang daripada hadis-hadis yang sahih. Ya, tuan-tuan. Itu cara berinteraksi dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Ya, pasal kita belajar, kita tak diajar metodologi. Ya, minta maaf. Ya, Ustaz kata. Di Masjid Surau especially. Sebab Masjid Surau dia tak ada masa nak ajar benda-benda macam tu. Ya, dalam kelas ni Ustaz masukkan sikit-sikit. Tapi tashenggo je lah. Tuan-tuan kena belajar metodologi. Method bagaimana nak interact dengan Quran. Bila kita dapat ayat Quran tu, macam mana kita nak interact dengan hadis Nabi. Macam mana nak interact. Bila kita baca sirah kan. Jadi metodologi tu yang kena belajar. Itu kena buat workshop. Ya, tapi setakat ni Ustaz tak pernah tengok ada orang buat workshop. Kalau Ustaz tak buat workshop, tapi Ustaz masukkan dalam kelas kita ajar. Ya, ini cara nak tengok ayat ni Makkiyah ke Madaniyah. Kita bagi tahu. Kalau diturun sebelum hijrah, Makkiyah. Kalau diturun selepas hijrah, Madaniyah. Nanti orang bertanya, oh, tapi kalau dia turun kat Mekah, tapi lepas hijrah macam mana Ustaz? Ya, kita kata yang menentukannya ialah bila turun, bukan di mana turun. Mana kita bagi dia metodologi. Kita ajar dia. Dia kata kalau kita tak pasti, ya, sebab para ulama khilaf macam tu. Ulama kata ayat ni Mekah, ayat ni Madinah. Ya, ada kata dia turun sebelum hijrah, ada kata selepas hijrah. Kita tengok konten dia pula. Ya, kita tengok ya dia punya subject matter. Mana kita ajar orang method. Method untuk identify, method untuk analyze. Ya, mengajar method tu saya rasa tak ramai orang nak mengajar. Pasal method tu dia technical. Ya, macam mana kita nak tahu ayat ni walaupun perintah tapi dia tak wajib. Macam mana kita nak tahu dia hanya sunat? Macam mana kita nak tahu dia harus? Macam mana kita nak tahu larangan Nabi ni adalah haram ataupun itu metodologi. Kita panggil usul fiqh ataupun methodology of Islamic jurisprudence. Principle of Islamic jurisprudence. Principle tu kita tak belajar. Ya, jadi bila tak belajar memang Ustaz faham. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan selalu tanya soalan-soalan metodologi sebenarnya. Ya, jadi mana-mana yang Ustaz boleh ajar, Ustaz ajarlah. Mana-mana yang kadang-kadang high level, kita kena cari satu masa macam tadi. Nak cerita tabarruk tu, ya, kita kena bagi tahu dia macam mana secara detail daripada ayat Quran, hadis, baru kita dapat ya kepahaman yang penuh. Ya, tapi tak apalah, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya apa saja. Mana-mana yang Ustaz mampu jawab, Ustaz jawab. Yang tak boleh, Ustaz perlukan masa. Nanti ada peluang kita buat satu bengkel khas ataupun satu kuliah khusus untuk menjawab soalan-soalan tadi. Macam tu ya. Okey, antara benda yang Nabi ada kelebihan apa? Ini khususiat. Ingat tak tadi Ustaz sebut khususiat. Maknanya perkara ataupun kelebihan yang Allah bagi istimewa untuk Nabi saja. Khususiat. Contoh Nabi puasa sunat ya Isnin, Nabi tak buka ketika tenggelam matahari Isnin. Nabi sambung lagi ya sampailah hari Selasa. Ya, dipanggil sebagai saumul wisal, saum al-wisal. Puasa sambung. Ini keistimewaan Nabi. Nabi boleh tahan lapar, ya, Nabi boleh tahan haus. Umat manusia biasa tak boleh. Ya, kita kena buka, ya. Kalau kita teruskan juga puasa, haram hukum dia. Tetapi bagi Nabi, perbuatan itu tidak haram. Nabi boleh puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Malam pun Nabi puasa. Sedangkan kita kata mana ada orang puasa malam? Ada. Nabi puasa malam. Tapi khusus untuk Nabi saja. Ya. Bila Abdullah bin Umar dapat tahu daripada kakak dia. Sebab kakak dia Hafsah, isteri Sayyidina isteri Rasulullah. Jadi dia dengar, dia kata kakak dia, Nabi puasa 2 hari berturut-turut. Abdullah bin Umar kata, aku pun nak buat macam tu. Bila Nabi tahu dia buat, Nabi panggil dia. Ya, Nabi kata, ya benar Umar, wahai anak pada Sayyidina Umar. Ya, maknanya adik ipar Nabi tu. Nabi kata apa? Puasa wisal ni khusus untuk aku saja. Kamu tak boleh. Kerana aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdullah bin Umar tak tanya dah. Kalau kita kan tanya.
Dia beri makan pukul berapa? Makan apa? Waktu bila? Sahabat tak tanya. Ya, jadi sahabat bila Nabi kata begitu, dia tak tanya kaifah, bagaimana, kaifiat bagaimana, dia tak tanya. Jadi bila dia tak tanya, kita pun tak tahu. Pasal tak disebut. Ya, kadang-kadang doa-doa Nabi kan, Nabi tak sebut secara kuat. Ya, Nabi tak sebut kuat. Bila Nabi tak sebut kuat, maknanya Nabi nak mudahkan kita. Cuba kita bayang, kalau semua doa yang Nabi baca tu kita dengar, kita kena buat macam Nabi buat. Ya, tapi Nabi tak sebut. Contoh macam Nabi tawaf kan? Mana ada Nabi baca ketika multazam baca doa ni, ketika sampai pintu Kaabah baca doa ni, ketika Hijri Ismail baca doa ni. Yang kita dengar daripada Nabi satu aja, antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja. Yang lain kita tak dengar Nabi baca. Oh, jadi yang tabung haji bagi, yang Andalusia Raiha Travel bagi itu apa benda? Itu cadangan saja. Ya, cadangan. Ya, dia ambil pada ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dia kata bagus ni baca waktu ni. Bagus ni baca waktu ni. Ya, khususiat, ya, ada alif. Khususiat. Ya, alif ta ujung, tambah alif kat ujung. Khususiat, ya, kat 6. Okey, dia punya ceritanya ialah Nabi hanya baca yang tu. Yang lain boleh baca sendiri. Sahabat tanya tak, ya Rasulullah, masa dekat multazam tadi kau baca apa? Sahabat tak tanya. Ya. Kalau Nabi nak bagi tahu, mesti Nabi kuatkan. Tapi para sahabat yang duduk dekat Nabi pun tak dengar. Maknanya Nabi buka secara umum saja. Boleh baca apa saja. Nak baca Quran boleh, baca hadis boleh, doa bahasa Melayu boleh, tak ada hal. Ya, jadi Nabi hanya tunjuk supaya memudahkan para sahabat. Ada benda khusus untuk Nabi. Contoh, ya, ketika Nabi dan Abu Bakar, ya, mereka hijrah kan, kita tahu. Sampai ke tempat Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni dia duduk tengah-tengah padang pasir, dia pasang unggun api pada waktu malam. Kita dah baca dah kan. Tujuan dia supaya menjadi apa kita panggil, ya, menjadi apa kita panggil, lighthouse, ya, menjadi macam rumah api bagi para pelayar. Ya, ini untuk padang pasir. Jadi Nabi dengan Abu Bakar pun datang, tengok anak ada apa kita panggil unggun api, ya, tanya, oh apa ni, boleh tak kami dapatkan sikit susu? Kata Ummu Ma'bad, kambing-kambingnya ada tapi tak ada susu sebab kering. Ni musim kemarau. Nabi pun kata, boleh tak bawakan aku seekor, ya, kambing betina yang masih dara. Ya, yang pasti kena kambing betina, kambing jantan tak boleh. Kambing jantan tak ada apa kita panggil, ya, macam mana nak keluarkan susu, tak boleh. Ya, jadi ambil kambing betina yang belum disentuh oleh mana-mana kambing jantan, mana kambing dara. Nabi pun usap dia punya kantung susu. Nabi baca sesuatu. Abu Bakar tak dengar. Ummu Ma'bad pun tak dengar. Maknanya itu khusus untuk Nabi. Ya, kemudian minta satu bekas untuk ditadah, keluar air susu dengan banyak. Dapat diminum oleh Nabi, minum oleh Abu Bakar, minum oleh Ummu Ma'bad, dan boleh simpan untuk suaminya Abu Ma'bad yang kebetulan pada masa itu pergi mencari kayu api. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Yang berlaku ialah sesuatu perkara yang khusus untuk Nabi. Nabi ajar tak Abu Bakar berdoanya? Tak. Maknanya itu benda yang tak boleh dipelajari. Itu khusus untuk Nabi. Itu kita panggil sebagai dalil an-nubuwah. Ya, tanda atau bukti kenabian. Dia bukan mukjizat. Mukjizat untuk mengalahkan musuh dalam perang. Ya, Nabi ambil pasir, Nabi ambil tanah, badan Nabi baling, masuk dalam telinga mulut. Itu mukjizat. Nabi belah bulan, itu mukjizat. Sebab dia ada elemen mengalahkan. Tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau dalil an-nubuwah, dia perkara luar biasa yang Allah bagi kepada Nabi, tujuan dia untuk manfaat. Macam tak ada air jadi banyak, ya. Kurma sikit jadi banyak. Kambing kecil boleh dimakan oleh satu batalion, kita kata, ya. Kemudian kambing yang tak keluar susu, ya, Nabi buat untuk kambing betina yang masih dara, yang patutnya tak boleh keluarkan susu, dia belum disentuh oleh mana-mana kambing jantan, tetapi boleh. Benda tu khususiat, termasuk dalam kategori apa? Kategori dalil an-nubuwah. Contohnya, tuan-tuan, ya. Okey, ada soalan, tuan-tuan? Mungkin sebab banyak Ustaz sebut, ya. Kalau ada soalan, tanya. Silakan. Kak Mariatun, ada apa? Ya. Ada Ustaz, terima kasih. Faham ke? InsyaAllah. Cerita balik, apa beza khususiat dengan dengan apa kita panggil? Dengan dalil an-nubuwah? Khususiat tu Nabi sahaja. Dalil nubuwiah ni Dalil nubuwah. dalil nubuwah. Nabi untuk dia punya umat.
untuk dia punya umat saja. Kelebihan dia macam nak bagi makanan yang cerita yang orang tu masak tak cukup, jadi Nabi cedok-cedok jadi dia jadi cukup. Habis tu yang susu kambing, itu yang akak ingat. Ya, khususiat tadi, khusus untuk Nabi tu contoh dia apa? Macam puasa 2 hari, Nabi je yang boleh buat, kita tak boleh buat. Okey, ya, dalam bab susu tadi, kat mana yang khususiat Nabi tu? Bab Yang susu kambing. Nabi keluarkan susu daripada kambing yang tak boleh keluarkan susu. Okey, tapi khususiatnya kat mana? Khususiatnya Kak Nap, tolong Kak Nap. mengeluarkan susu lah. Dia Yalah. bacaan yang Nabi baca tu. Yang Nabi, Bacaan tu khusus untuk Nabi saja. Maknanya Abu Bakar tak tanya. Kalau Nabi nak Abu Bakar belajar, Nabi akan baca kuat. Nabi akan baca Allahumma aftah alaina hikmataka, contoh Nabi baca. Oh, Bakar. Oh, okey, untuk keluarkan susu baca ni, macam tu. Ya, itu untuk umum. Ya, macam tadi kan, Nabi baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ada Allahumma, Allahumma rabbana atina. Dalam Quran, ya, suratul Baqarah ayat 201 tak ada Allahumma. Tapi ketika Nabi tawaf, Nabi baca Allahumma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi baca kuat. Untuk apa? Supaya para sahabat tahu. Okey, kat sini baca yang tu. Tetapi tempat lain Nabi diam. Bukan Nabi diam, Nabi komat kamit juga. Tapi sahabat tak dengar. Maknanya Nabi nak bagi tahu boleh baca apa saja. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Kalau tak percaya, ya, dalam tawaf masa Nabi masuk pada tahun yang ke-7 tu, ya, pada tahun yang ke-7 Nabi umrah qada, ya. Yang tahun yang ke-6 Nabi buat umrah yang nombor 1, tapi Nabi terhalang kan, tapi dikira sebagai umrah juga. Umrah kedua umrah qada. Ya, Nabi pun bersama para sahabat. Tiba-tiba salah seorang daripada sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, kan? Abdullah bin Rawah dia bersyair dekat tempat tu. Dekat tempat tawaf tu dia bersyair. Ya, Umar kata cukuplah bersyair di tempat yang sesuai, bukan di depan Kaabah. Takkan depan Kaabah pun nak bersyair juga. Nabi kata biarkan dia wahai Umar. Sesungguhnya syair Abdullah bin Rawahah ni adalah lebih tajam daripada mata pedang. Jadi kalaulah bersyair tak boleh, Nabi tentu akan marah. Ya, sebab mereka sedang tawaf, tengah tawaf ni. Ya, maknanya apa? Maknanya boleh baca apa saja asalkan dia boleh mendekatkan, asalkan dia taqarrub ila Allah. Okey, masuk perkataan taqarrub. Nampak tak tuan-tuan? Macam tu cerita dia. Okey, boleh? Ustaz, Ya. maknanya kelebihan Nabi ni ada mukjizat dia, ada khususiat dia, ada Dalil. dalil nubuah. Ada 3 ni Ustaz. Semuanya Secara lain. umum lah. Ya. Sebab tapi kadang-kadang dia khususiat tu dia bertindih. Dia overlap. Ya, contoh macam tadilah ya. Untuk dalil an-nubuwah, kambing yang tak patut keluar susu tapi boleh keluarkan susu. Sebab kambing dara mana ada boleh keluarkan susu kan? Jadi boleh keluarkan susu. Itu dalil an-nubuwah sebab manfaat kepada Nabi dan juga para sahabat. Tapi at the same time ada khususiat juga sebab ada sesuatu yang Nabi baca tapi Nabi tak baca kuat. Ya, Nabi tak baca kuat. Ya, jadi khususiat untuk Nabi. Jadi kadang-kadang dia bertindih. Dia ada overlap, ya, apa ni, here and there. Dia ada overlapping. Macam tu je lah. Kadang-kadang kita tak nampak sangat dia punya apa kita panggil, ya, dia punya lining tu. Kita tak nampak perbezaan dia tu. Ya, kita tak nampak sangat. Ya, kita nak draw the line tu kadang-kadang susah. Ya, tapi macam tadilah. Ada khususiat. Kadang-kadang dia overlap dengan dalil an-nubuwah. Ya, dan of course khususiat tu kalau mukjizat orang lain tak boleh buat. Contoh Nabi ambil tanah di Badar, Nabi ambil, Nabi genggam, Nabi baling. Ya, bila Nabi baling, ya, maka masuk dalam hidung, telinga dan mulut, ya, 1000 orang yang datang melawan Nabi tu. Boleh tak Abu Bakar ambil? Abu Bakar tak jadi dia. Itu pun khususiat juga tapi dalam bentuk mukjizat. Jadi senang ceritanya, khususiat Nabi itu terbahagi 2, ada khususiat bentuk mukjizat dan ada khususiat bentuk dalil an-nubuwah. Itu lagi terang. Okey tak? Apa ni Kak Malitun? Okey? Ya. Okey, Kenapa? Okey. lebih terang Ustaz.
Okey ya, orang lain tuan-tuan ya, tuan-tuan dan puan yang menghadiri program kita pada hari ni. Okey, kalau ada Ustaz. kawan ada okey faham? Ya. Ustaz nak tanya, kalau macam yang letak pelepah tamar pada kubur dengan letak siram air pada kubur tu macam mana Ustaz? Itu khususiat ke tak khususiat? Khususiat. Maknanya ambil pelepah tamar yang masih basah, Nabi kepak dua, Nabi cucuk ya, Nabi cacakkan kepada dua kubur orang yang sedang diseksa. Itu pun khususiat Nabi. Khususiat Nabi. Okey, ada lain silakan. Kak Wan. Rasulullah tu sentiasa berbau wangi tu khususiat jugalah. Khususiat ya, tak perlu pakai minyak wangi. Tapi Nabi tetap pakai minyak wangi. Okey, ada. Ustaz, Kak Wan ni nak tanya, kalau Ustaz mention syair tadi, apa yang masuk dalam syair tu? Bacaan apa yang masuk dalam syair tu? Alah, nak kena tengok balik kitab lah. Sebab tu semua kita dah belajar tu. Dalam kitab ni pun dah belajar dah. Ya, masa Nabi buat umrah tu. Ya. Jadi termasuk dalam syair itu ialah cerita tentang ketuhanan lah. Ya, bagaimana Allah telah memberikan kekuatan pada umat Islam, asalnya ditindas dan sebagainya kan. Tu kena tengok balik bab tu. Ya. Sebab kalau setiap kali kita nak rujuk tu, dia macam, bukanlah buang masa kan. Tapi pasal kita dah lalu. Kecuali benda yang Ustaz tak pernah sebut. Jadi Kak Wan nanti tengok balik cerita Nabi buat umrah kali yang kedua tu. Kali yang kedua Ustaz. tahun 7 Hijrah. Boleh je tengok ya tahun 7 Hijrah. Buka je tahun 7 Hijrah. Sebab buku kita ni dia susun ikut tahun. Dia tahun 8, tahun 7 ya. Jadi kalau boleh tengok tak apalah, nak bagi puas hati ya, kita tengok tahun ke-7 Hijrah masa Nabi buat umrah qada ya. Tapi ada tak cerita? Ya, mungkin detail tak ada di sini. Kita boleh tengok dalam kitab kita kitab yang 3 jilid kita tu, yang Moses punya. Boleh tengok dalam tu. Mungkin ada pendetailan ya. Okey. Ustaz, Jadi ya. nak tanya lagi satu. Masa tawaf tu, kalau kita tak baca Allahumma Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah tu, kita tak mulakan dengan Allahumma, boleh ke Ustaz? Kita baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah je. Dia tak salah lah. Tapi oleh kerana Nabi tambah Allahumma, afdal Allahumma. Afdal. Ya, sebab macam tadilah ya, kalau Nabi baca khusus ada Allahumma Rabbana, kita follow lah. Unless kalau sebelum ni kita tak tahu kan. Ya, sebab atas dasar kejahilan kita tak tahu. Cuma kita ada dengar mutawif bagi tahu Rabbana, kita pun bagi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena faham, yang jadi mutawif dekat syarikat-syarikat Malaysia ni sebahagiannya bukan ustaz. Ya, mereka adalah owner of the company. Ya, owner company, ya, sebahagian mereka ni adalah tuan-tuan haji. Mereka memang dah banyak kali buat haji dan umrah. Tapi mereka bukan melalui sistem pendidikan agama. Dia bukan graduate bidang diploma pengajian Islam ke degree, bukan. Jadi knowledge mereka tentang perkara-perkara tu kadang-kadang hanya dia dengar daripada ustaz dia bagi tahu, dia dengar, dia ada baca-baca daripada YouTube, ya, daripada itulah masalah dia. Jadi kalau kita tanya dia pun dia kata boleh. Itulah masalah dia. Sebab kita selalu bila orang kata boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Nak tambah pun boleh. Dia tak ada satu penyelesaian. Ya, sebab dia tak ajar method kat situ. Method dia ialah yang datang daripada Nabi itu yang terbaik. Kalau Nabi baca Allahumma Rabbana itu yang terbaik. Tapi kalau nak baca Rabbana saja tak salah. Kerana memang dalam Quran ada perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah tu ada. Ya, tetapi macam tadilah. Metodologi dia ialah ibadah ni yang terbaik tu yang Nabi tunjuk tu. Yang Nabi tunjuk, yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi endorse tu yang terbaik. Ya, jadi Allahumma tu kena tambah. Tapi kalau dia tak tahu, ya, sebab dia memang macam tadi, tuan-tuan baru tahu berdasar pada kelas ni. Next time pergi baca Allahumma Rabbana. Macam tu je lah. Itu dari segi cara kita berinteraksi dia. Ya. Sebab kita jarang diajar cara berinteraksi. Macam Quran. Kita diajar cara baca. Tajwid, makhraj, kita diajar. Ya. Tetapi cara memahami kandungan Quran tu. Macam mana nak berinteraksi. Macam mana, apa kita nak respon pada ayat ni. Ya, contoh kan kita baca cerita Nabi dalam perang Badar, Nabi baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tahu ayat tu, ayat 173 surah Ali Imran, kita tahu. Tapi kita tak tahu nak apply dalam kehidupan kita. Sebab kita tak pernah pergi perang. Ya, mungkin kalau kita berperang, ya, katalah Malaysia berperang dengan mana-mana negara, mudah-mudahan janganlah, ya. Kita berperang, kita kata Nabi pernah dalam perang lawan kafir Quraisy, Nabi baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, yang tu kita tahu sebab kita tahu konteks dia. Tetapi dalam kehidupan seharian, takkan kita tak pernah baca hasbunallah wa ni'mal wakil?
Ya, sebab kita tak diajar macam mana cara nak interaksi. Kita kan tak diajar, tak dididik. Ya, jadi bila kita tak diajar, kita tak tahu. Oh, boleh baca rupanya. Kan orang tak tahu. Orang tak tahu. Ya, sebab guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di masjid, di surau dan sebagainya tidak ajar cara berinteraksi. Ya, yang buat benda-benda ni dia ada buku, tuan-tuan. Contoh Dr. Yusof Qaradawi, dia dikeluarkan satu buku, nama buku tu Bagaimana Berinteraksi dengan Hadis-hadis Nabi. Syekh Muhammad Ghazali, Mesir, ulama Mesir keluarkan buku Bagaimana Berinteraksi dengan Ayat-ayat Quran. Tapi buku-buku berinteraksi macam ni kita tak baca. Ya, dia bukan buku popular. Ya, jadi ustaz-ustaz, tuan-tuan guru lah yang kena baca. Masalahnya ustaz-ustaz, tuan-tuan guru pun tak semua baca. Jadi macam mana? Ya. Sebab kita Ustaz, bukan reading society. Itulah isu dia. Ya. Ustaz, buku-buku yang Ustaz cakap tadi cara berinteraksi tu ada diterjemahkan dalam bahasa Melayu tak? Ada. Yang ustaz cakap ni yang dah terjemah lah ni. Kalau tak terjemah, Oh, ustaz cakap. okey. Kalau tu saya nak cari nantilah. Ya. Okay, Jadi terima nanti kasih. boleh dikongsi dalam grup. Ya. Bagaimana berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi. Bila kita dengar satu hadis, macam mana kita nak respon? Macam mana kita nak react? Ya. Macam mana kita nak memahami dia? Dia ada metodologi dia. Metodologi tu yang kita kena belajar. Ya. Trik dia kan, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cara dia. Tips-tips yang perlu kita fahami sebelum memahami ayat-ayat tersebut. Dia kena macam tu lah. Sebab kita banyak buat bengkel, tapi bengkel dunia lah. Ya, bengkel selanggara kereta, bengkel buat nasi lemak, ya, bengkel menghias rumah, bengkel ni, bengkel buat pastry cake. Tapi bengkel untuk berinteraksi dengan Quran, hadis, tak ada. Ya, jarang. Ya, mungkin di negara Arab ada, ya, di Malaysia kurang. Macam itulah cerita dia, ya. Jadi ada buku yang Ustaz sebut tadi ada. Ya, Ustaz ulang balik. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Apa ni di karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, Syekh Muhammad Ghazali ni dah meninggal juga, ya. Ulama Mesir. Satu lagi ulama Mesir juga, Dr. Yusof Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah, ataupun mungkin ada buku lain terjemah hadis-hadis Nabi. Tuan-tuan jangan ambil sebiji apa yang Ustaz cakap ni, sebab lain publisher, dia banyak publisher, lain tajuk buku tu. Konten dia sama tapi tajuk ni. Nanti tuan-tuan tanya balik. Ustaz kata bagaimana berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, tapi buku saya ni bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Itu yang susah tu. Tuan-tuan kena ejah-ejah lah sikit. Sebab lain publisher lain. Sebab dia terjemahan daripada bahasa Arab. Ya, kalau in English mungkin lain. Ya, how to interact with as-sunnah ke, ya, ataupun apa kita panggil, ya, apa ni, prophet punya apa kita panggil, istilahnya tradition ke, kita tak tahu apa terjemahan dia, ya. Tapi dalam bahasa Arabnya itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Ya. PMP senyap je. Sila respon, ada apa? Ya. Syikin, ada apa? Ya. Ustaz nak tanya satu lagi soalan. Kalau macam kita gunakan zikir kata tadi kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, macam kita rasa takut, macam ada katalah depan ada roadblock ke apa, kita takut kita ada buat salah ke apa, dan kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai Wa tawassul. ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil tu sebagai tawassul lah untuk mengelakkan kita rasa macam takut ke apa, boleh ke Ustaz? Tuan-tuan masih nak pakai tawassul lagi perkataan, ya. Kita belum terangkan lagi. Jangan pakai lagi lah. Jangan pakai lagi, ya. Jangan guna sebab kita belum terangkan lagi perkataan tu. Tapi macam tadilah, ya, kalau kita memang buat salah, ya, kita bawa laju, kita langgar lampu merah, ya, tak sesuai kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebab kita buat salah. Tak sesuai lah, ya. Sebab tujuan kita nak lepas daripada kesalahan, tak boleh. Tak sesuai, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni Nabi kita berhadapan dengan musuh. Ya, kita bawa kereta malam, tiba-tiba ada something kejar kita daripada belakang. Ya, ataupun kita diserang rasa takut ke apa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kenalah. Ya, tapi kalau kita buat salah, ya, apa ni, road tag mati, insurans tak ada, ya, kemudian apa ni, signal tak bagi, ya, kita buat kesilapan, kita buat kesalahan, kita nampak trafik, ya, atau apa ni, polis trafik ataupun JPJ, kita pun baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tak kena. Ya, sebab kita dalam keadaan bersalah. Tiba-tiba kita nak baca supaya kesalahan kita tu dihijab oleh Allah. Oh, tak mahu dia. Tak kena. Salah tu. Itu penunggak agama namanya, tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita diserang oleh musuh, ya, dan musuh tu memang nak buat zalim kat kita, itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh tak dapat? Faham Ustaz? Okey tak? Terima kasih. Ya, Faham. sama. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya.
Tak ada, ya. Tak ada, kita teruskan. Ya, tuan-tuan, tak ada tu jangan tak faham tapi tak tanya, ya. Ya, sebab nanti tuan-tuan akan tanya balik. Ya, Ustaz, sebulan lepas Ustaz ada tu memang, ya. Itu memang kita kata tak patutlah, ya. Dalam majlis tu kita tanya, tuan-tuan. Ustaz lain mungkin tak buat macam ni. Tapi kalau Ustaz ikut resam Ustaz lain, ya, tak menariklah perbincangan kita, tak interaktif, tuan-tuan, ya. So, tuan-tuan ada soalan tanya. Jangan takut salah. Ya, Ustaz dah bagi tahu. Ustaz salah seorang pelajar yang paling banyak orang tak suka. Pasal selalu tanya soalan dalam kelas. Ya, sebab bila kita tak faham, kita tanya orang. Ya, kita pergi jumpa pensyarah di bilik dia, ya. Kemudian ramai orang dia tak suka, kata, "Alah, tak ada orang lain ke, asyik engkau je tanya." Ya. Masalah dia ialah bila nak exam besok, orang yang kutuk-kutuk tu semua datang jumpa saya. Dia kata, "Syekh, nak tanyalah hari tu hari tu masa aku tanya kau hentam aku daripada belakang. Ya, tapi sekarang kau nak tanya pula." Ya. Jadi double standard ni manusia ni. Masa kita tanya untuk manfaat bersama, dia marah. Ya, dia menjebik kan. Tapi bila dia susah nak exam, dia tak tahu kat mana nak cari nak cari jawapan, dia datang jumpa kita. Macam mana manusia macam tu? Ya. Kita nak pakai standard apa kat dia? Sebenarnya dia tak ada standard, tuan-tuan. Ya, memang tak ada standard. Bukannya double standard lagi dah, dia tak ada standard, no standard at all. Ya, jadi tanya soalan, jangan bimbang. Ya, walaupun orang kata ni soalan bodoh, pedulilah. Ya, tuan-tuan, setiap soalan yang tuan-tuan tanya dapat pahala tau. Malaikat catat. Ni tuan-tuan tengok majlis agama ni, malaikat catat. Ustaz tak tahu macam mana cara nak motivate tuan-tuan supaya tanya soalan. Ya. Jadi sebab kita pertubuhan minda progresif, ya, in order to make our minda progresif, tuan-tuan, ya, nak membangun kan minda progresif, kita kena tanya soalan lah, kena kita nak interact. Kalau tidak, tuan-tuan kena tukar nama PMP. Tak boleh nama PMP dah. Kena nama lain, tuan-tuan. Ya. Okey, apa soalan? Silakan. Ustaz, Ya, ni pandangan saya lah tentang silakan. buku-buku yang Ustaz sebut tu. Mm-mm. Kalau kita baca sendiri lah, yang contoh saya lah kurang ilmu. Bahaya kan Ustaz? Baik Ustaz ada mana masukkan buku ni dalam kuliah Ustaz. Nak masuk kuliah. Ustaz sebenarnya banyak kali dah masuk kan. Dalam kelas tadabbur masuk kan. Ya, dalam kelas Bulughul Maram masuk kan. Dalam kelas sirah masuk kan. Ya, dalam kelas bahasa Arab masuk kan. Dalam kelas Khulafa' Rasyidin 4 khalifah masuk kan. Sebenarnya Ustaz masuk kan, tapi secara tidak langsung. Ya, sebab Ustaz tak bagilah tahu. Okey, ni Ustaz ambil kaedah daripada Dr. Yusuf Qaradawi, dalam bukunya Ustaz tak sebutlah. Sebenarnya Ustaz dah masuk kan. Ya, termasuklah dalam kelas kita ni. Berapa banyak kaedah Ustaz masuk kan. Ya, cuma tuan-tuan tak perasan. Sebenarnya Ustaz dah masuk kan. Tapi cuma kalau ada permintaan, kita buat workshop ke apa, satu hari contoh workshop on buku-buku tertentu, itu boleh je lah. Ya, macam tu lah. Itu kalau macam tu bagus, apa Kak Anam. Kita buat satu hari, ya, ataupun 2 hari 1 malam ke, ya, satu outing, ya, untuk kita buat apa ni, bedah buku. Itu boleh, itu tak ada hal. Itu lagi bagus. Rather than pilih satu tajuk tadi, ya, kita, sebab bila online ni kita tak apa nampak, dia kena berdepan, dia baru jadi, ya. Bagus cadangan tu. Okey, ya, Ya, Nabi Ustaz. solat balik. Ya, silakan. Nanti boleh discuss dengan Haji Shah. Boleh insya-Allah, ya. Apabila solat, Nabi dapat melihat orang yang berada di belakang. Maknanya, ya, cuba tengok, ya, kes Nabi mengimamkan solat dalam Sahih Bukhari. Ya, ada sahabat yang baru ambil wuduk ataupun baru masuk masjid. Ketika Nabi Allahu Akbar, ya, Nabi rukuk, Nabi dah habis Fatihah, dah habis surah, Nabi rukuk. Sahabat tadi belum sempat masuk dalam saf. Ya, apa dia buat? Dia pun Allahu Akbar, dia pun rukuk. Sedangkan dia masuk dalam saf lagi, dia duduk belakang. Kemudian dia mengesut sikit-sikit, ya, berjalan sikit-sikit, masuk dalam saf. Nabi dapat tak tengok? Nabi dapat tengok. Ya, Nabi dapat tengok, Nabi duduk sebagai imam di depan. Bila habis solat, ya, Nabi puji dia. Nabi kata apa? Zadakallahu khirsan. Mudah-mudahan Allah menambah keinginan kamu untuk dapat pahala bersama dengan aku tadi. Ya, wala ta'ud, tetapi jangan ulang balik. Nabi tegur dia. Nabi puji dia dan Nabi tegur. Ada tak cara metodologi menasihati orang? Ada. Yang pertama, kita jangan hentam orang dulu. Ya, kita puji dulu, bagus soalan ni. Ya, kemudian, ya, baru Nabi doakan dia pula. Dan akhirnya apa Nabi buat? Ya, Nabi telah apa? Ya, Nabi telah tegur dia. Jangan ulang balik. Ya, tetapi keinginan kamu untuk dapat pahala rakaat pertama dengan aku tadi, ya, mudah-mudahan Allah tambah. Zadakallah, Allah tambah pada kamu keinginan tu. Bagus. Tetapi jangan ulang. Sebab caranya ialah kamu kena masuk saf dulu. Nampak? Nabi tegur.
Ya, jadi dalam solat. Pasal macam mana Nabi boleh nampak dia? Pasal ya, teks ni muka surat 355. Ya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Arabik dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi apa? Yara min waraihi kama yara min amamihi, itu teks dia. Nabi SAW, Nabi boleh melihat apa yang berada di belakang, apa yang berlaku di belakang. Macam sahabat tadi kan, yang angkat takbir sebelum masuk saf. Seperti mana Nabi boleh dapat melihat apa yang berada di depan Nabi. Itu khususiat Nabi lah. Khusus untuk Nabi. Itu bukan kita kata mukjizat, bukan. Ya, dalil an-nubuwah, tanda kenabian Nabi. Dalil an-nubuwah boleh. Sebab itu tanda bukti kenabian Nabi. Nabi boleh tengok ke belakang. Ya, bukan Nabi tengok, ya, Nabi tak intai, Nabi tak paling. Tetapi Nabi dapat mengetahui what's happening at the back. Ya, sama macam Nabi dapat tengok apa yang berada di depan. Ya, malah Allah hijab Nabi kan. Hijab Nabi itu Allah angkat, Nabi dapat tengok. Ya, ada orang yang sedang dibakar dalam syurga, dalam neraka. Ada nikmat yang diperoleh oleh orang dalam syurga. Nabi boleh nampak dalam solat Nabi. Allah buka hijab di depan Nabi sehingga ya, bila Nabi diperlihatkan neraka tu dalam hadis, ya, Nabi berundur ke belakang sikit sebab ya, sebab Nabi nampak macam real depan Nabi tu. Sedangkan itu hanya gambaran saja. Ya, Nabi ke belakang sikit sehingga sahabat terkejut, macam mana Nabi boleh ke belakang sikit. Ketika Nabi diperlihatkan tentang makanan syurga, macam Nabi nak ambil, nak tunjuk pada para sahabat. Pasal Nabi pernah tengok keadaan syurga, para sahabat tak pernah. Jadi Nabi nak ambil, nak buktikan bahawasanya syurga tu real. Ya, tapi tak boleh lah sebab itu hanya gambaran. Maknanya Nabi dapat ditunjukkan benda-benda macam itu. Itu memang khususiat Nabi juga. Daripada khususiat Nabi. Ya, yang juga dalil an-nubuwah, tanda kenabian. Okey, oleh sebab itu ayat yang bermaksud ya, dia dan melihat gerak-geri di antara orang-orang yang sujud ya dalam surah Syuara ditafsir selaras dengan pengertian di atas. Jadi mana-mana ayat yang kita jumpa dalam Quran, ya, kita kena tengok ada tak tafsiran daripada ayat Quran sendiri. Itu metodologi dia. Kalau dalam Quran tak ada, kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, ya, dan seterusnya. Macam itulah. Aisyah berkata Rasulullah SAW dapat melihat dalam gelap. Satu lagi. Sebagaimana baginda melihat ketika cerah. Ya, ini khususiat Nabi juga, ya. Baginda pernah menghitung bintang Suraya yang berjumlah 11 biji, ya. Banyak hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW beradu kekuatan dengan Rukanah. Rukanah ni ahli gusti di Mekah. Ya, Rukanah. Dia seorang yang paling kuat pada zaman itu. Sebelum itu baginda telah menyerunya kepada Islam. Ya, Nabi ajak dia masuk Islam, tak nak dia. Dia masuk Islam, tak nak dia. Ya, jadi kerana dia merasa dia kuat, ya, jadi akhirnya Nabi berlawan dengan dia. Ada riwayat menyebut Rukanah masuk Islam setelah Nabi berjaya mengalahkannya dalam apa kita panggil dalam musara'ah. Musara'ah itu makna gusti. Ya, Nabi dapat kalahkan dia. Jadi dia tahu Nabi itu ya bukan jalan-jalan orang. Jadi ada orang macam tu. Ya, dia orang pandai. Ya, graduate daripada dia apa kita panggil MCKK, ya, ataupun apa kita panggil TKC ke kan. Apa sekolah Tuan Fatimah ke, budak-budak pandai lah. Ya, sambung belajar ya di UK kan, belajar kat Harvard lah di US ya, ataupun belajar di Oxford, Cambridge contoh. Ya, memang budak pandai lah. Ya, apa bachelor daripada Oxford, Cambridge, ya, master daripada Harvard Business School, PhD daripada Stanford contoh, daripada MIT dan sebagainya. Ya, memang budak pandai lah. Ya, jadi bila ada penceramah pendakwah, ya, ajak dia masuk Islam, dia tak nak. Dia kata, ya, agama ni, ya, aku tak perlu agama contoh. Ya, dalam menyelesaikan masalah dunia aku boleh pakai kepintaran aku saja contoh dia. Sebab dia memang genius lah, ya, memang hebat lah orang dia. Ya, orang lain apa ni MBA buat apa ni 2 tahun, ya, dia mungkin setahun dah siap, 9 bulan dah siap. Ya, jadi maknanya dia rasa dia hebat. Tapi apabila hujahnya dapat dikalahkan ya oleh seorang apa kita panggil seorang lelaki, ya, yang engineer tapi professional engineer tapi graduate daripada UIA je ataupun daripada UM saja contoh. Dia rasa tercabar. Ya, dia kata maknanya aku rasa aku hebat dah, pandai dah. Tapi ada orang lain boleh mengalahkan aku. Dan dia bukan graduate daripada overseas pun, daripada local university je. Kadang-kadang ada setengah orang macam tu, dia kata maknanya di atas kepandaian seseorang ada orang yang lebih pandai. Di atas kepandaian orang tersebut ada orang lain lagi yang lebih pandai. Ya, maknanya yang paling pandai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So proven dan akhirnya dia menerima Islam. Contoh kita kata. Macam tadilah Rukanah tadi, ya, dia boleh mengalahkan siapa saja. Ya, tiba-tiba Nabi boleh kalahkan dia dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, kerana Nabi dah seru sebelum ni dia tak nak. Ya.
Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih laju daripada Rasulullah. Bukan Nabi laju sangat, ya, seolah-olah dunia dilipat kepada baginda. Sebab Nabi dalam doa, ya, tuan-tuan yang travel dengan ustaz, tuan-tuan akan tahu ustaz selalu pagi-pagi akan baca doa yang Nabi ajar. Ya, antaranya ialah minta supaya perjalanan kita tu Allah lipat dua. Ya, selepas kita takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallazi sakhara lana hadza sampai habis. Ya, jadi kita minta supaya watwi anna bu'dahu, ya Allah, mudahkan perjalanan kami dan lipatlah kejauhan ni menjadi separuh. Kalau perjalanan tu 200 km, perjalanan tetap 200 km. Tetapi kita tak rasa macam 200 km. Kita rasa macam 100 km saja atau 90 km. Kerana apa? Kerana kelebihan doa yang Nabi ajar pada kita. Ya. Tiap-tiap pagi Ustaz baca doa yang sama. Ya. Kerana apa? Kerana Nabi ajar macam tu. Dan doa ni diajar oleh Nabi, ya, dan diamalkan dalam Saudi Air contoh dia baca. Dalam Jordan Airlines tapi dia baca separuh. Ya, dalam Emirates pun baca juga. Jadi maksudnya nak bagi tahu, ya, benda-benda begitu tu kadang-kadang kita tak nampak kelebihan dia. Ya, sebab kita kata apa, baca doa ni apa, tak ada apa pun dia kata. Itu keberkatan doa. Itu boleh masuk keberkatan. Ya, kerana jalan yang jauh, jarak 200 km, tapi bila kita baca, dunia dilipat, bukan makna dunia tu kita rasa 200 km jadi 100 km, tak. Perasaan kita. Ya, dan kita tak buang masa. Ya, itu keberkatan contoh. Ya, kalau Ustaz boleh tambah, ya. Contoh macam Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi tak kahwin. Ya, meninggal umur 45 tahun, tak kahwin. Dan dia tak tahu ke hadis Nabi kata nikah itu adalah sunnahku, ya. Apa kita panggil, ya. Faman raghiba an sunnati, sesiapa yang benci sunnah aku maka dia bukan di kalangan aku. Imam Nawawi tak tahu ke hadis tu? Dia yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari pun disyarahkan. Ya, cuma bukunya tak siap. Yang Sahih Muslim siap. Jadi dia tak tahu hadis tu. Dia tahu hadis tu. Tapi pasal apa dia tak kahwin? Ya, kerana dia sibuk dengan ilmu pengetahuan. Dia tahu tak anak-anak yang soleh boleh mendoakan dia? Tahu? Pasal apa tak kahwin? Ya. Tetapi Allah bagi kelebihan. Umur 45 tapi kitab yang dikarang Allahu Akbar, tuan-tuan. Beratus kitab, beratus jilid kitab. Ya, satu kitab tu berpuluh jilid kita kata, berbelah jilid. Ya, keberkatan umur dia. Walaupun dia meninggal usia 45 tahun, seolah-olah macam dia hidup lebih daripada 100 tahun. Iaitu keberkatan umur kita kata. Ya. Jadi macam tadi, ya, keberkatan doa tadi, perjalanan tetap 200 km tapi kita rasa macam sekejap je. Macam 100 km atau 90 km saja. Dan kita penuhi dengan ada bacaan Quran, ada kuliah ceramah, ada tazkirah, ya. Ada kita boleh berkenal-kenal dengan orang duduk sebelah kita boleh meluaskan ilmu pengetahuan, macam-macam benda, tuan-tuan. Mana ada keberkatan dia. Ya, keberkatan. Keberkatan tu ada kaitan dengan tabaruk sama tadi. Sebab root word dia sama. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, benda-benda yang dia lebih pada spiritual, bentuk spiritual. Ya, fizikal boleh. Macam tadi, sahabat Nabi yang Nabi sentuh kepala dia. Ya, dan bila dia tua, bahagian lain ada tumbuh uban, tapi bahagian yang Nabi sentuh tak tumbuh uban. Itu fizikal. Ya, nampak fizikal kan, sebab kita nampak, pasal apa rambut ni hitam lagi? Pasal apa yang lain putih? Itu kita nampak depan mata kan. Tapi kalau perasaan tu tak boleh dijelaskan. Ya, perjalanan 200 km, tiba-tiba rasa macam dekat lah. Kita rasa macam dekat. Sebenarnya tetap 200 km kalau kita tengok dekat kita punya speedometer, 200 km. Ya, tetapi kita rasa macam tak sampai 200 km. Rasa kita duduk dalam bas tu selama 2 jam setengah, 2 jam, kita rasa macam berbaloi. Ada banyak benda kita buat. Itu keberkatan dia panggil. Okey, tuan-tuan, boleh, ya? Ada soalan, silakan. Tak ada, ya? Dekat chat ada apa-apa soalan? Tolong baca. Ada soalan? Tolong baca. Ada, tak ada? Dekat Ada chat Ustaz, tak ada. dia tentang buku tadi tu, Ustaz. Oh, apa dia tulis kat situ? Tolong bacakan. Allah, tak boleh baca lah saya tak. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran Dr. Yusuf Qaradawi? Salah tu. Dah terbalik tu. Kausar. Tak tahu siapa yang hantar ni. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran tu, ya? Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia tulis sini Dr. Yusuf Qaradawi. Syekh Qaradawi berinteraksi dengan sunnah. Dah silap. Semua kena ambil maklum. Tonton Ustaz bagi dua je. Satu sunnah, satu Quran. Quran Syekh Muhammad Al-Ghazali.
sunnah Dr. Yusuf Qaradawi. Janganlah tertukar tuan-tuan. Bukan 10 ilmu Ustaz bagi ni ya. Ustaz bagi 2 saja. Tuan-tuan masih tertukar lagi. Okey, ada apa lagi? Silakan ya. Tak ada terus ya. Senang mengajar kelas ni tuan-tuan sebab tuan-tuan tak nak tanya soalan ya. Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih laju daripada Nabi. Kita dah baca tadi. Seolah-olah dunia dilipatkan kepada baginda. Dunia dilipat kepada baginda ya, seolah-olah ya. Maknanya Nabi jalan tu kita kata tak buang masa. Kami terpaksa bersusah payah untuk berjalan seiring dengan baginda. Sedangkan baginda berkeadaan biasa saja. Nabi relax je berjalan. Kita kena bekerja. Sifat Rasulullah yang lain ialah ketawanya adalah dengan tersenyum. Macam mana tu ketawa dengan tersenyum? Ya, apa tersenyum dengan ketawa kan beza. Ya, pasal apa ketawa Nabi macam tersenyum? Apa yang tuan-tuan faham? Apa yang tuan-tuan faham? Nabi tak ketawa kuat-kuat. Dia cakal, Ustaz. Dia apa? Cakal. Cakal maksudnya bahasa Melayu dia? Entahlah. Macam tu lah. Tersengih kot. Tersengih kot. Dia ketawa. Nabi ketawa terbuka mulut Nabi sampai nampak geraham. Ya, betul. Nabi ketawa. Bukan senyum. Kalau sengih itu senyum kan? Nabi ketawa sampai nampak gigi geraham. Cuma satu je beza dia. Pasal apa disamakan dengan ketawa? Sebab tak keluar suara. Nabi tak keluar suara. Ya, Nabi ketawa. Buka mulut. Nampak gigi geraham. Maknanya besar tu. Tetapi tidak mengeluarkan suara. Jadi persamaan tu, persamaannya adalah dari segi tidak mengeluarkan suara. Itu persamaan dia. Ya, tetapi keadaannya tetap ketawa. Orang panggil ketawa lah. Pasal mulut terbuka. Ya. Jadi dia punya ketawa adalah dengan tersenyum. Bukan maknanya Nabi, ketawa Nabi tu sengih je dah. Ya. Nampak gigi geraham Nabi. Tetapi tidak mengeluarkan suara. Apabila baginda berpaling, seluruh tubuhnya akan berpaling. Nabi tidak kepala saja. Nabi mana dengan tubuh badan sekali. Ya. Nabi macam tu. Sebab itu pun hormat. Sebab kalau kita pandang macam ni, dia nampak macam kurang hormat. Macam orang bercakap dengan kita kan. Kita bercakap dengan dia. Tapi dia dipandang tempat lain, pandang atas, pandang bawah. Macam tak hormat. Ya. Jadi Nabi tak. Ya. Nabi, apa kita panggil? Ya. Nabi akan memalingkan tubuhnya. Dan apabila berjalan, sama. Baginda berjalan cepat sebagaimana baginda turun dari tanah yang curam. Seolah-olah Nabi ya turun daripada bukit, ya, tanah yang tinggi. Mengenai kepetahan bercakap, kita tahu Nabi ni sifat wajibnya tabligh, menyampaikan. Nabi petah bercakap. Semua Nabi dan Rasul petah. Ya, dan hujah ini ya menolak hujah bahawasanya tuduhan orang bahawasanya Nabi Musa tu lidahnya cacat. Kerana lidahnya di apa kita panggil ya, Nabi Musa makan bara api. Memang ada cerita, tapi cerita Israeliat kata Ibnu Katsir. Ya, cerita kononnya Nabi Musa ketika didokong oleh Firaun Ramses II, dia apa kita panggil, dia main ataupun ditarik janggut Firaun. Ya, Firaun marah. Dia nak pukul dia, ya. Sehingga kononnya Asyah mencadangkan, ni bukan budak-budak, mana dia tahu, ya. Jadi kata Asyah, mengapa kita tidak uji dia? Jadi dia ambil makanan dan juga bara api. Kita tengok, ya, dia ambil makanan ke bara api. Kalau dia ambil makanan, maknanya dia dah cerdik. Dia dah mumayyiz. Tapi kalau dia ambil bara api, maknanya dia masih apa kita panggil, ya, masih apa kita panggil, apa istilahnya, masih bodoh-bodoh lagi lah. Ya, masih culun lagi, ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah diletak dua pilihan dan dikatakan Nabi Musa mengambil makanan tadi, takkan dia nak ambil bara api. Ya, tetapi ditepis tangannya oleh Jibril. Cerita banyak dalam Israeliat memang ada. Ya, bara api itu dimasukkan dalam mulutnya sehingga merosakkan dia punya apa? Ya, dia punya lidah. Ya, jadi ini cerita Israeliat. Nabi Musa tak pernah terlibat dengan perkara tersebut dan lidah Nabi Musa petah bercakap. Ya, Nabi Musa dibekalkan oleh Allah dengan doa. Ya, ayat 25 dan 28 kan? 25 sampai 28 surah Taha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tengok surah Taha, ya, surah 20 ayat 25 sampai 28. Mana ada cerita Nabi Musa ya rosak lidah? Tak ada. Kelu lidah ada. Kelu lidah maknanya bukan lidah rosak. Tetapi kerana Nabi Musa dia banyak terhutang budi dengan Ramses II yang merupakan bapa angkat dia, yang bela dia di istana selama lebih kurang 30 tahun. Maknanya jasa dia banyak, ya. Jadi nak tegur orang yang banyak berjasa pada kita susahlah. Ya, kita nak tegur tu payah sebab scholarship kita dia yang bagi. Ya, kita tak dapat scholarship JPA.
Bapa saudara kita yang sponsor kita. Ya. Even masa cuti semester nak balik Malaysia pun dia belikan tiket. Ya, apa ni, pergi balik ya, return tiket dia bagi kita. Cuti-cuti kita boleh balik Malaysia jumpa mak ayah kita ya. Makan makanan Malaysia, kalau tidak duduk sana je kita kata ya. Jadi kita hutang budi dengan dia sampai kita habis bachelor, sambung master pun bapa saudara kita juga ya. Tapi bila kita tengok ya, bapa saudara kita punya komitmen pada agama rendah. Ya, dia sembahyang tak jaga ya. Kadang puasa pun puasa, kadang tak puasa, kita nak tegur dia. Senang tak? Susah. Kerana dia orang berjasa pada kita nak tegur dia payah. Oleh sebab tu ramai orang dia tak mahu bergantung pada orang lain. Ya, sebab apa? Sebab kalau bergantung nanti kita hutang budi. Bila hutang budi tu payah. Ya, jadi kadang-kadang dia sanggup bersusah-susah sikit semata-mata kerana tidak mahu ya dianggap sebagai terhutang budi pada orang lain. Kadang-kadang macam tu. Tak apalah ya, bukan mana tak boleh kan. So balik pada cerita tadi, Nabi petah. Kita habiskan paragraf ni ya. Kata-kata Nabi penuh dengan balarah. Balarah makna retorik. Ya. Rasulullah SAW berada di tempat yang paling baik. Kedudukan yang diketahui oleh semua. Orang tahu. Ya, Nabi daripada Bani Hashim. Nabi daripada Bani Abdul Manaf. Nabi daripada Qusay bin Kilab. Itu moyang Nabi. Ya, semua orang hebat-hebat. Susunan kata yang mudah dan sesuai. Nabi punya apa? Kita kata apa kita panggil ya, short and sharp. Ya, direct to the point, accurate, ya, apa ni, choice of word Nabi, bagus. Ayat-ayat yang ringkas saja, lafaz yang jelas, petah kata-kata, makna yang tepat dan tidak menggunakan bahasa yang dibuat-buat. Ya, nampak bahasa Nabi itu tak awkward, nampak bahasa Nabi itu running smoothly. Ya, baginda dikurniakan jawami al-kalim, ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat dan luas. Ya, short and sharp kita kata tadi. Ya. Keindahan kata-kata hikmah dan mempunyai pengetahuan mengenai istilah yang digunakan oleh pelbagai bahasa Arab. Jadi, Nabi boleh cerita. Nabi boleh guna dialek orang Yaman. Orang Yaman datang dalam Sahih Bukhari, Nabi boleh layan dengan dialek orang Yaman. Ya, datang orang daripada sebelah mana, kita kata, sebelah pergunungan, Arab Badui gunung, datang. Nabi boleh communicate dengan bahasa dialek mereka. Maknanya hebat Nabi ni. Ya, itu semua Allah kurniakan. Kemudian apa lagi ya, istilah yang Nabi guna. Istilah yang Nabi guna tepat. Ya, macam ustaz contoh ya. Bila ustaz bercakap kadang-kadang istilah yang ustaz guna tu tak tepat. Perkataan yang ustaz guna tu ustaz rasa clear dah tapi tuan-tuan kata tak faham lah ustaz. Ya, jadi sebab kita tak ada dikurniakan jawami al-kalim. Kita usaha saja. Mungkin kita telah gunakan perkataan yang betul tapi kadang orang tak faham. Kita terpaksa jelaskan balik. Kita terpaksa cerita balik. Ya, jadi itu biasa sebab kita manusia biasa. Ya, kemudian apa lagi? Apa ni, baginda bercakap dengan setiap kaum menggunakan istilah masing-masing. Macam tadi Ustaz sebut, dialek Yaman, Nabi cakap dialek Yaman. Sehingga Ali kata, bila pula Nabi Muhammad ni belajar dialek Yaman? Sedangkan, ya, Ali kata, aku tak pernah tahu Nabi Muhammad ni belajar daripada mana-mana orang Yaman. Tak pernah. Tapi Nabi boleh guna, ya, balas balik dengan dialek Yaman. Macam kita lah. Dia jumpa kawan, ya, dia, apa ni, apa kita panggil, orang Cina kan. Tengok, ya, Ustaz tu boleh, Ustaz boleh Mandarin, ya. Saya sekolah rendah dulu sekolah Cina, dia kata sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Oh ya ke Ustaz? Ya, bercakap-cakap. Lepas tu orang tu datang daripada Hong Kong cakap Cantonese pula. Kita pun boleh cakap Cantonese. Macam mana Ustaz boleh tahu? Ya, oh saya pernah apa ni duduk 6 bulan dekat apa ni, apa kita panggil di Hong Kong. Ya, jadi ada apa kita urus apa ni masjid dekat Hong Kong dekat tengah-tengah bandar tu. Ya, masa tu tak ada pengurus lagi. Jadi apa ni ada kerajaan Malaysia offer, jadi Ustaz pergi sanalah. Tu yang boleh dapat Cantonese tu, ya. Mandarin pasal sekolah Cina dulu masa kecil, ya. Jadi orang pun dia orang, tapi kita belajar. Macam Nabi tak belajar. Ya, itu dalil an-nubuwah, tanda kenabian. Nabi tak pergi sekolah Cina, ya. Nabi tak pergi sekolah Yaman, Nabi tak pergi. Tapi Nabi bila bercakap dengan mereka, Nabi boleh bercakap dengan bahasa dialek Arab. Tapi bahasa selain Arab Nabi tak boleh. Nabi tak boleh Hebrew, tak boleh bahasa-bahasa lain, tak boleh. Ya, kerana apa? Nanti Nabi akan dituduh ciplak daripada Injil dan Taurat. Sebab tu Allah buat Nabi tak menguasai dialek lain. Dialek Arab boleh. Ya, balarahnya tinggi. Dengan kelebihan seumpama itu, para sahabat beberapa kali bertanya maksud perkataan yang digunakan oleh Nabi. Mereka pun tak faham. Ya, sesiapa yang memerhati dan mengkaji kata-kata Nabi akan dapat mengetahui apa yang kita nyatakan. Ya, cukuplah tuan-tuan. Itu untuk apa ni hari ni, ya, kita berhenti pada muka surat 335. InsyaAllah akan datang 356, 356. Ada soalan apa-apa sebelum kita tamat? Sebelum azan, tuan-tuan? Ya, azan kejap lagi. Silakan, ada apa? Ustaz, saya tak clear lah Ustaz cakap tadi Nabi tak boleh dialek selain dari Arab.
Tapi dia boleh bercakap bahasa lain. Nabi boleh cakap dialek Arab, tapi tak boleh bahasa lain. Terbalik tu. Nabi boleh cakap dialek Arab. Semua dialek Arab. Dialek Yaman, Arab. Ya, dialek Badui-Badui gunung. Tu semua dialek Arab. Dialek Arab Nabi boleh. Walaupun Nabi tak belajar. Tetapi bahasa dengan dialek lain. Bahasa apa? Bahasa Hebrew contoh. Ya. Bahasa Parsi, bahasa Kibeti. Ya, bahasa orang Ethiopia, Eritrea. Tu Nabi tak boleh. Kerana kalau Nabi boleh, nanti orang akan tuduh Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil. Pasal Taurat dan Injil bukan bahasa Arab. Itu maksud dia. Kanap. Okey? Okey, faham. Terima kasih. Okey. Ustaz. Okey, terima kasih. PMP ada apa-apa pengumuman? Silakan. Ya, insyaAllah besok pada pukul 10 pagi kelas tadabbur Al-Quran Ustaz Aizuddin di PMP secara on-site as well as online. Ya. Tadabbur surah Al-Qasas. Lepas tu malam besok pada mereka yang telah register dan membeli seat untuk ceramah Syekh Asim Al-Hakim, dijemput datang pukul 7.30 registration, insyaAllah. Ya. Dan pada hari Sabtu, kelas Sejarah Tamadun Dunia dan Islam, kita akan look back into Andalusia based on pengalaman ziarah kita baru ni, insyaAllah. Ya. So, that one on site. On-site juga ya. Okey. All are welcome. Ya, most welcome. Datang. Siapa yang dekat, ya boleh hadir. Tapi masih ada online, masih ada kan? Yang hari Sabtu ada, insyaAllah. Besok pun ada juga online. Yang besok malam kita tak buat live, lebih recorded lah. Kita akan post later, insyaAllah. Sebab tu berbayar ya. Okey, terima kasih PMP. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih kepada semua penyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ustaz. Sama-sama ya.